Bab ma jaa innakum mansurun wa musibun, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan bahawasanya sekalian kamu berkemenangan dan dapat harta. Ini hadis dalam bahasa hari ini dia kata hadis futuristik. Hadis yang Nabi bercakap berkaitan dengan masa depan. Zaman Nabi bercakap ni tak jadi lagi, tapi Nabi bercakap dah benda ni. Nabi kata apa? Nabi kata esok-esok ni kalau hampa panjang umur, hampa akan menjadi golongan yang mansurun, golongan yang menang, bahkan wa musibun, dan golongan yang mendapat habuan. Kalau hampa panjang umur, Nabi kata dekat sahabat-sahabat ni, satu hari esok hampa akan tengok Islam ni menguasai dunia. Itu maksud dia. Zaman Nabi, Islam di Mekah dan di Madinah saja. Di tempat-tempat lain ni ada sikit-sikit aja. Di Yaman sikit, sana sikit, sini sikit. Tapi Nabi kata esok-esok ni, aku tak ada esok ni, Islam ni mansurun, akan menjadi, orang-orang Islam akan menjadi orang-orang yang menang. Tuan-tuan, zaman Umar Al-Khattab, Islam memerintah 2/3 dunia. Hak Nabi kata tu jadi sungguh. Bahkan Nabi kata wa musibun, Islam esok akan jadi kaya, akan dapat habuan banyak. Bila berlaku perang, bila berlaku pembukaan negeri baru, maka adalah ghanimah yang akan dapat kepada orang-orang yang ikut berperang. Tentera Islam ni dengan duk dapat bahagian, bila menang perang ni duk dapat bahagian harta rampasan perang ini, masing-masing jadi orang kaya. Maka Nabi SAW nak pesan tentang benda ni. Kata dia, ketahuilah saudaraku, bermula harta dunia boleh jadi sebesar-besar bala dan sebesar-besar fitnah kepada manusia. Nabi nak abang yang tu. Lah hampa susah, ditakdirkan esok hampa senang, baik-baik sikit. Nabi nak abang yang tu. Harta ni dia kadang-kala menjadi bala dan kadang-kala menjadi fitnah kepada hampa semua. Kerana dengan sebabnya boleh jadi seseorang manusia itu besar kepala, dia kata. Ini pun satu penyakit. Bila ada duit, sembang pun dah lain. Dulu tak ada duit, sembang lain. Lah bila ada nada bercakap tu dah lain dah. Dia buat-buat ke ataupun dia sendiri jadi dah. Ini masalah bila ada duit. Dia main besar kepala, dia main cakap besar, dia main tak heran kat orang dia. Benda ni dia main sekali dengan mainnya duit tu dekat manusia. Dia kata maka manusia pada ketika itu sombong dan menjadi jahat. Sombong satu pasal dia jahat. Dia kata let money talks. Itu perkataan dia. Ini perkataan yang keluar daripada mulut orang jahat. Dia bagi dia duit boleh settle semua benda. Bila orang kata hak ni tak boleh buat, undang-undang kita tak membenarkan benda ni buat, dia senyum, dia kata lagu tu, let money talks. Bagi duit pi cakap benda ni, kita tak payah pi. Lepas duit pi, benda tak boleh jadi boleh. Nampak? Dia dah mula main jahat. Pasal apa dia jadi jahat? Pasal dia ada duit. Manusia ni, Nabi habaq 1400 tahun dulu. Benda ni akan jadi. Hari ni jadi tak jadi tuan-tuan? Masya Allah. Tak larat nak tengok benda ni jadi. Duit dah mengatok segala-galanya. Dengan kerana itu diberi ingat oleh Nabi SAW kepada umatnya yang mendapat harta dan yang menjadi kaya. Nabi pesan kepada umat dia yang jadi kaya, yang harta ada banyak ni, Nabi peringat benda ni sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW. Nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Aku dengar Nabi SAW bersabda, sabda Nabi bahawasanya sekalian kamu akan menang ke atas teru kamu, yakni kemudian daripada wafatku nanti. Nabi kata aku mati esok ni, hampa ni akan makin menang. Negeri yang Islam kuasai akan makin besar, akan makin luas, dan akan dapat banyak harta oleh sekalian kamu. Bila hampa boleh menguasai banyak negeri, hampa jadi banyak harta, Nabi kata. Dan terbuka sebagai sekalian kamu akan segala negeri. Negeri ni dulu duduk bawah kuasa orang, hari ni duduk bawah kuasa kita. Pasal apa? Pasal Islam makin kuat. Dan dapat sekalian kamu miliki dan memerintah negeri itu. Bila kita masuk kita menang, negeri itu kita boleh perintah. Maka pada masa itu banyaklah dapat harta dan banyaklah dapat tanah dan sebagainya. Bila kita dapat kuasa, kita memerintah, kita punya semua. Ini bahaya kalau dinisbahkan kepada politik hari ini. Sama juga dulu masa jadi pembangkang tak ada duit, tapi bila kita dapat kuasa, kita memerintah, duit sudah ada dalam tangan. Pada masa tu boleh sabang tak boleh sabang, yang tu kena tunggu tengok.
Belum dapat, belum tahu. Belum dapat, kita nampak orang semua tak betul. Kita kata orang ni main duit, kita kata orang ni tak. Kita dapat esok, kita boleh tak boleh sabang dengan benda hadut ada depan mata. Takut kot kita teruk pada orang hak kita duk cemuh dulu. Pasal apa? Terkejut dapat duit. Potong tanah ambil macam potong bengkang pada masa tu. Balak nu nak ambil, sini nak ambil, boh nama kawan kita jadi proksi, dapat bahagi dua. Kita dah jadi macam orang hak kita kata dulu. Ini yang dipesan oleh Nabi SAW. Siapa-siapa pun macam tu. Pasal apa? Pasal duit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan pada ketika itu, negeri sudah di bawah perintah. Hamba sahaya makin banyak. Orang hitam, orang putih, semua di bawah kita. Dan banyak raja-raja sudah berada di bawah tangan sekalian kamu. Nabi kata bila kita berkuasa, semua kena dengar cakap kita. Kita pegang kuasa. Kita kata yes, semua orang kena kata yes. Kita kata no, semua orang kena kata no. Pasal apa? Kuasa ada dalam tangan kita. Bila kita kata yes, dia kata no, kita mula jeger dekat dia. Bila kita kata no, dia kata yes, kita mula nak telan dia. Pasal apa? Pasal kuasa sudah main dalam tangan kita. Pada masa tu, manusia boleh berubah. Pasal apa? Pasal nama pun manusia. Manusia ni dia tak boleh. Dengan duit ringgit, dengan kuasa, dengan dia tak boleh. Kan? Orang kata tiga apa? Tiga ta. Harta, wanita, lagi satu ta apa? Takhta. Ini tiga, serban jangan besar mana boleh terongkai. Ini tiga, janggut boleh cukup buang. Ini tiga, macam-macam boleh jadi kepada sesiapa sahaja. Maka Nabi SAW pesan ni kepada siapa? Hak duduk depan dia, sahabat dia. Hak tak ada depan dia ni kita. Nabi pesan ni kepada semua. Walaupun sahabat dia, Nabi pesan juga. Pasal apa? Pasal sahabat pun manusia. Pasal sahabat pun takut dengan tiga ta ni. Pasal sahabat pun boleh jadi macam-macam dengan cubaan dan ujian yang melibatkan tiga ta ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan banyak mereka itu beramah mesra dengan kamu. Maka siapa-siapa daripada sekalian kamu sampai umurnya kepada yang aku katakan ini, maka hendaklah pada ketika itu takut kepada Allah, junjung dan buat apa yang disuruh Allah. Nabi kata satu aja aku nak pesan dekat hamba. Ittaqullah. Takut kat Tuhan. Hari ni duit tak main dalam tangan hang boleh cakap macam-macam. Hang duduk dalam kuasa, esok ni duit duk ada dalam tangan ni, duk nampak ni berbilion-bilion duit duk ada ni. Hang boleh sabang ke tak masa tu? Kalau hang ada takwa kepada Allah, insya-Allah hang selamat. Tapi kalau pada masa tu hang hilang takwa kepada Allah, hang hilang takut kepada Allah, hang jadi macam orang yang hang duk cemuh dulu ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka hendaklah ia takut kepada Allah, junjung dan kerjakan apa suruh Allah, dan jauhkan segala tegahnya, segala tegah Allah Subhanahu wa taala, kerana sekalian yang tersebut itu mau menyesatkan sekalian kamu. Nabi kata baik-baik, benda tu boleh jadikan hampa sesat daripada jalan kebenaran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dan melalaikan dan melupakan daripada taat Allah Subhanahu wa taala, kerana harta yang banyak itu menyedapkan makan minum kamu. Bila duit banyak ni dia nak taruh hala-hala ke hidup mewah. Sambut hari jadi kek saja harga 10,000. Pasal apa? Duit banyak. Tak tanya pun kos dia berapa, tak tanya. Dia kata I punya birthday around the corner. Dia kata I punya birthday dekat dah, around the corner. So dia kata, dia tunjuk kat satu orang, ini orang ada duit mesti, dia tunjuk, you arrange semua. Dia kata you arrange everything. I mau parti kali ini parti yang I tak akan lupa seumur hidup. Cakap macam tu. Kawan yang dengar ni, okey bos, saya atok semua. Berapa peruntukan bos? Peruntukan jangan tanya, pergi buat sudah. Kemah kena berapa duit, nak panggil orang berapa ramai, kek nak berapa tingkat, nak potong kek pakai pedang ke pakai, dia dah main macam tu dah. Padahal 10 tahun dulu satu batang lilin pun tak ada nak buih, kek pun tak buat pun. Bini kata abang, esok hari jadi abang saya buat nasi goreng spesial lah. 10 tahun dulu. 10 tahun kemudian kek sudah jadi banyak tingkat, potong kek dengan pedang samurai. Pasal apa ni manusia ni 10 tahun dulu pun dia, 10 tahun ni pun dia. Pasal apa dia jadi lagu tu? Pasal duit. Dia terkejut tengok duit tu, dia jadi lagi teruk daripada kawan hak beranak dalam keluarga kaya tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata dan tempat kediaman kamu, dan boleh sampai apa yang dikehendaki dan diciptakan oleh nafsu kamu. Pada masa tu orang kata beraja di mata, bersultan di hati. Apa mau semua boleh dapat. Dah ada rumah elok dah,
nak pergi beli rumah, nak pergi beli penthouse. Benda hak dulu dia sebut pun tak betul dulu ni. Tapi hari ni dia sudah ada satu penthouse di puncak kondominium mewah mana tu. Harga berapa? Beli 5.5 juta. Oh, habuan anak beli duplex. Tuan-tuan pernah dengar? Saya pun baru dengar. Duplex ada satu lagi. Ni hak jenis duduk di puncak atas ni. Penthouse pun ada, duplex pun ada. Kita tanya ni berapa ni duplex ni? Ayah ni murah sikit lah dia kata. Cheaper than that one. Hak tadi 5.5. Duplex berapa? Dia kata yang ni baru 2.4 saja. Dulu nak beli rumah 240,000. Nak kena letak deposit 10%, 240,000, nak letak 24,000 tak cukup duit. Telefon pak nak minta pinjam duit, telefon mak nak pinjam duit, pergi cari apa personal loan sana sini, nak lepas 10% daripada 240,000. Itu cerita 5 tahun dulu. Tapi 5 tahun hari ini sudah jadi apa? Duplex ada satu, penthouse ada satu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, dan ketika itu hamba sahaya dan banyak orang-orang yang berdamping dan berjinak dengan kamu. Oh, masa tu kawan-kawan ni tak macam 10 tahun dulu. 10 tahun dulu kawan dia paling tinggi pengetua sekolah, kebanyakan cikgu sekolah. Kawan-kawan dulu. 10 tahun hari ni kawan-kawan dia siapa dia? Hak duduk aja buka mulut sembang juta-juta. Duduk aja mulut buka tu juta-juta. Saya duk ingat nak pergi invest, dia kata, tapi mereka pun teruk sangat, mereka minta sampai 10 million sembang. Dia sembang dia lagu tu. Oh, kita kata, wih, takkan sampai 10. That's why lah, dia kata, they ask me for 10 million. Dia kata, I tell you, ni style cakap ni, I tell you, dia kata, if they say 5 million, okay, no problem. Nampak tuan-tuan? Tak sembang dah. Hak level cikgu-cikgu dulu, sembang apa? Sembang kata ni kita hujung tahun ni takkan tak ada buat satu dinner apa kot hujung tahun sekolah ni. Kita tanya tengok apa nama golf club tu berapa mereka nak ambil satu kepala. Dulu punya nada sembang satu kepala RM25 pun mahal. Hari ni punya sembang kalau 5 million tak apa, tapi 10 aku tak minat lah. Bukan tak ada duit, aku tak minat 10. Tuan-tuan tahu tak dalam masyarakat Melayu kita benda ni duk masuk lah ni. Rupanya hak Nabi kata 1400 tahun dulu lah duk main lah. Orang Melayu sembang million-million. Ada satu sahabat orang Melayu kita, dia bagi tahu dekat saya, dia ada masalah dengan isteri dia. Dia kata, Ustaz, dia kata, I tell you keluar, I tell you what, dia kata, you know how happy I am bila I approach perempuan ni minta jadi I punya bini nombor 3. I nak pi kat satu perempuan nak minta jadi bini nombor 3. Bila dia kata okey, dia mau, saya seronok ni, tak tahu nak abang. Dia kata, Ustaz, I tell you the truth lah, I bagi dekat dia 10 million. Cakap telefon, saya ni aku bercakap dengan orang betul ke, aku cakap dengan siapa ni, seronok pasal perempuan ni mau jadi bini dia, bini nombor 3 dia. Dia bank in dekat perempuan ni 10 million. Kita ni dengar jadi tak tahu nak kata apa. Jadi tak ada perkataan nak keluar di mulut ni. Betul ke dia ni, dia temberang aku ke apa ke, macam tu punya cerita. Tapi dia public figure, muka duk keluar TV, duk keluar surat abang, rasanya betul lah kot. Betul tak betul, itu perkara yang ke-23. Pokok pangkalnya dia boleh bercakap macam tu. Tu cakap tu, dia boleh bercakap macam tu. Dia kata seronok pasal perempuan ni mau jadi bini dia nombor 3, dia terus bank in 10 million dekat perempuan ni. Saya tanya dia, so apa problem? Dia kata, so now I'm facing a very big problem. Lah ni saya masalah besar dengan dia ni. Yang pasal apa? Pasal saya dah menikah dengan dia. Lah ni dia tak heran kat saya. Saya kata, siapa ni perempuan ni lah, ni bini saya nombor 3 ni, dia tak heran kat saya lah ni. Dia kata, saya kata, dia nak heran apa yang hampir bagi kat dia 10 juta, dia nak heran apa kang? Hang buat apa kat dia pun dia tak peduli dah. 10 juta duk ada dalam nama dia dah. Dia kata, that is my very big mistake I have done. Dia kata, ini satu kesalahan paling besar yang saya pernah buat. Dia kata, my first wife, my second wife, dia kata, nombor 1, nombor 2 saya tak pergi bagi banyak macam ni. Dia kata, my second one I gave her 3 million only. Bahasa cek tu 3 juta sahaja, kan? Bini nombor 2 saya bagi 3 juta saja, tapi dia ni saya pergi bagi 10. That is my very big mistake I have done. Bila baca tajuk malam ni, pegu balik kena dengan kawan ni. Bila jadi kaya ni tuan-tuan, dia boleh pergi jadi sampai macam tu. Dia jadi tak torah, dia mau semua. Hak orang dia mau, bini orang dia mau, anak orang dia mau, harta orang dia mau, semua dia mau. Hak ni lah yang
yang kita duk baca lah ni. Apa dia kata? Maka semuanya itu melalaikan dia daripada menjunjung suruh Allah Subhanahu wa taala dan mau lalai sehingga mengerjakan yang ditegahnya. Bila dia mai tahap tu, perintah Tuhan ni pun tak tahu pergi ke mana, hak Tuhan larang dia jalan semua. Dia dah mai tahap tu. Pasal apa? Pasal dia sudah rasa duit ni yang menguruskan segala-galanya. Macam mana atas dunia ni benda tak boleh buat, dia pakai duit dia boleh buat. Macam itulah dia duk ingat di hari akhirat esok dia boleh kautim dengan malaikat yang duk jaga neraka ni. Dia duk ingat lagu tu. Dia kata siapa ni yang duk jaga? Dia kata Zabaniah, you panggil dia jumpa pukul 5 ni. Dia duk ingat sana esok macam sini. Hak tak boleh tu jumpa pukul 5 esok pagi boleh. Dia duk ingat sana esok macam ni. Pasal apa? Pasal manusia apabila dia sudah sampai ke tahap dia yakin kata duit dia boleh settle semua masalah, apa kita duk baca ni jadi ke dia. Perintah Allah dia buang habis, tegahan Allah dia pergi rempuh. Maka jaga-jaga siapa-siapa yang ada cukup pada kamu segala nikmat itu, hendaklah pula ia menyuruh orang-orang buat baik dan tegah daripada buat jahat. Dia pesan di sini, dia kata siapa yang satu hari ditakdirkan duduk di kedudukan itu, duit ada juta-juta, jangan buat dosa, bahkan buat baik, dan larang orang pula lagi daripada buat benda-benda salah. Ini yang dia pesan.